Ini kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 31 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai manusia, bertaubahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku sendiri bertaubah kepada Allah pada sehari 100 kali. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran yang mana? Ayat Quran tak ada dalam ni dah. Ayat Quran hanya didatangkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mengasihani orang yang selalu bertaubat. Ayat Quran, ayat yang lainnya, ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Ayat yang lain pula, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mana dalam Quran sama macam hadis juga memerintah supaya bertaubat. Tubu ilallah, tu fi'il amar, perintah. Maka taubah wajib ijma' ulama. Kemudian hak Nabi bertaubah di sini, kita maklumlah Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat amanah, bersifat dengan sifat ismah, terpelihara. Tapi taubah di sini adalah untuk mengajak ummah. Dan taubah bagi orang muqarrab ini bukan kerana satu dosa, satu kesalahan. Taubah adalah kerana mereka sangat hampir dengan Allah, sangat kasih akan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mereka memohon keampunan. Walaupun kita maklum Nabi Rasul adalah maksum. Pandai ni. Nabi Rasul maksum, tapi orang yang rapat ni dia sentiasa minta maaf. Macam beginilah ni contoh je lah. Kadang-kadang kita baik dengan seseorang, kita tak ada buat salah dengan dia, tapi minta maaf lah kita. Apa? Buat salah ke? Tak ada. Tapi dah kita baik dengan dia, kita sayang ke dia, kita kasih ke dia, kita minta maaf semua. Takut ada mana tahu tak sedar kan dia ada tersinggung dengan kita ke? Padahal tak ada pun. Bila kita sayang kasih ni, kita akan jagalah, tak akan buat benda hak dia tak suka. Tapi jaga pun minta maaf semua. Sebab apa? Sebab hampir kasih sayang. Macam samalah dengan para anbiya. Hampir kasih sayang akan Allah, mereka sentiasa minta keampunan walaupun tidak ada sebarang kesalahan. Ada ni. Walaupun kita maklumlah Nabi Rasul maksum. Ada ni. Sama juga dengan aulia ilah. Kekasih-kekasih Allah ni sama juga. Walaupun mereka tidak maksum, tapi mereka mahfuz. Mahfuz ni orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada berlakunya dosa. Dia kan aulia. Mahfuz. Apa beza maksum? Maksum Nabi Rasul wajib pada akal. Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku kesalahan. Tapi para aulia ni mahfuz. Mahfuz, terpelihara, tetapi harus pada akal berlaku dosa. Dia beza gitu. Pada ni Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku dosa. Mustahil. Sebab wajib pada akal, Rasul mestilah amanah maksum. Pada ni ismah maksum Nabi Rasul ni. Adapun para aulia dia mahfuz, Tuhan pelihara, tetapi harus pada akal. Akal boleh terima. Para aulia tergelincir dengan melakukan dosa. Hak kisah Bal'am bin Ba'ura tu.
Pandang ke langit, karamahnya dapat melihat arasy Allah Subhanahu wa taala. Anak murid 12,000 orang di kalangan aulia, tapi akhirnya tergelincir sampai ke kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kata aulia ni mahfuz, mahfuz terpelihara, tapi harus pada akal berlaku tergelincir. Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku tergelincir dan tersilap. Jadi para aulia ni dia terpelihara daripada melakukan dosa, tapi mereka sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka hampir dengan Allah. Mereka mahabbah, kasih akan Allah, mahabbah khasah nah. Mahabbah khasah, mahabbah yang takhsiskan dengan nur. Kita ni kasih Allah, kasih Rasul, kasih Allah, kasih Rasul, kasih kata benda. Tu mana? Kasih kanak pinang. Sebut kasih Allah, kasih Rasul. Kasih Allah, kasih Rasul dengan makna kita mengerjakan suruhan panggil kasih dah tu. Tapi adakah kasih sebagaimana kasih para aulia? Tu kasih mahabbah khasah tu. Tu setiap saat hati hanya merindui, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih akan Allah, hati hanya ingat kepada dunia semata-mata. Ingat kepada harta, ingat kepada makan minum, ingat pada anak cucu, ingat nak pergi situ, nak pergi sini. Ingat nak jangok situ, jangok, nak beli tu, nak beli ni. Tengok FB tu kau nak beli barang tu, nak beli barang ni, nak beli barang tu, nak beli barang ni. Tu je lah ingat di hatinya. Kasih akan Allah. Kasih akan Allah dengan mengerjakan suruhan. Jadi orang sampai peringkat aulia ni dia kasih yang sebenar-benar, mereka sentiasa bertaubat dengan Allah. Tapi bukan taubat dia dosa. Taubah kerana mereka kasih akan Allah. Ni Nabi SAW. Taubahnya kita maklumlah, tak ada dosa Nabi Rasul, tapi rapat je Nabi dengan Allah Taala ni sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ajar pula kepada umat yang sentiasa melakukan dosa, maka wajib bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kitab ni sangat-sangat ringkaslah. Tajuk taubahnya hanya 2 muka surat sikit sahaja. Nak ngaji molek bab taubah ni dalam kitab Penawar bagi hati. Panjang bicara bab taubah. Hak panjang lagi bicara bab taubah dalam kitab Minhajul Abidin. Selepas daripada Aqabah ilmu, bonggok peringkat bicara ilmu, Aqabah yang kedua adalah bicara taubah. Tu panjang dalam kitab Minhajul Abidin ni. Dalam kitab Minhajul Abidin ni, taubah dosa-dosa furu' agama ni Imam Ghazali letak seiring. Letak satu level. Dosa yang tidak seiring, tidak selevel, dosa i'tiqad yang bid'ah. Tu hak level atas. I'tiqad Mu'tazilah tu nah. I'tiqad Mu'tazilah perkara jahat bukan qada Allah. Tu dosa level paling atas. Dosa level paling atas sekali dosa i'tiqad yang kufur, pegangan yang kafir ijma' ulama walaupun ianya zahir orang Islam. Tu hak nombor 1, dosa kufur. Yang kedua dosa pegangan yang bid'ah, pegangan Mu'tazilah. Yang 3 ni dosa furu' agama ni, dosa zahir, dosa batin. Imam Ghazali letak seiring. Maknanya orang yang bertaubah dengan Allah Ta'ala ni bukan hanya mengerjakan suruhan zahir, bahkan berserta dengan mengerjakan suruhan batin. Orang yang taubah dengan Allah ni bukan hanya meninggalkan maksiat zahir, dia kena meninggalkan maksiat batin. Baru dinamakan orang ni bertaubah. Orang ni dulu tak semayang, dulu tak puasa. Taubahnya sekarang dia bersembahyang, dia berpuasa. Itu perintah zahir. Perintah batin ikhlas. Perintah batinnya syukur, sabar, redha, tawakul. Hak tu diwajib kena tunaikan juga sebagaimana tunaikan sembahyang puasa. Baru panggil taubah. Sebab sembahyang puasa perintah Al-Quran, syariat batin ni syukur ke, sabar ke, tawakul ke, perintah Al-Quran yang sama.
Kalau hanya bersembahyang berpuasa tapi syukurnya tidak, sabarnya tidak, tawakulnya tidak, redaknya tidak, bukan termasuk orang yang bertaubat. Sebab dia hanya mengerjakan suruhan zahir tetapi tidak mengerjakan suruhan batin. Jadi maknanya sembahyang puasa ni dengan ilmu pekoh comel, hak syariat batin dengan ilmu tasawuf yang comel, baru dipanggil orang bertaubat. Tapi sembahyang puasa ni dengan ilmu, bukan sembahyang puasa adah. Sembahyang puasa adah tak panggil sembahyang puasa. Tapi hak taubah level yang pertama, pegang yang kufur. Taubah level yang kedua, taubah pegang yang bid'ah. Hak ni ilmu tauhid ni, hak ni hak mula-mula ni. Ilmu tauhid. Turun taubah hak level ketiga ni, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Dua-dua kena ngaji. Sembahyang kena belajar molek, puasa kena belajar molek, syukur, sabar, redha pun kena belajar molek. Baru panggil orang ni bertaubat. Tapi kalau hanya belajar fiqh saja, sembahyang comel, tapi ikhlas, syukur, sabar, redha-nya tak ada, tak panggil orang ni bertaubat. Tapi kalau sembahyang pun tak belajar, exercise dia panggil. Exercise, jadi sihat badan. Pagi-pagi sudah berdiri, tunduk pagi-pagi, sihat orang tua. Tapi semayang ke tak? Belajar ke tak buat semayang? Pegangan pun tak belajar. Itu balik awal. Itu balik awal. Pegangan pun tak belajar, bab semayang pun tak belajar, hukum berjemaah pun tak belajar fiqh. Lepas tu bab taubah, bab syukur, bab ikhlas, bab redha tak belajar. Itu bukan hak tu. Hak tu buat penuh masjid je lah hak tu nya. Buat penuh masjid je, buat tunjuk muka sekat tu saja, bukan orang beragama seumpama tu. Ada ni. Jadi hak pegangan tetap dah. Ni hak taubah daripada kita meninggalkan suruhan agama. Tak semayang, tak puasa, tak ikhlas, tak syukur, tak sabar, tak redha ni. Ni kena kembali belakang ni kepada perintah agama. Sama jugalah bertaubat daripada maksiat zahir. Bertaubat daripada makan riba, bertaubat daripada makan rasuah. Ada ni. Bertaubat daripada dosa mata, telinga, lidah zahir. Dan juga bertaubat daripada riya, ujub, takabur, hasad. Ni. Ada ni. Baru dipanggil orang bertaubat. Tapi hanya tinggal maksiat zahir. Riba tidak terbabit, rasuah tidak terbabit. Kalau dulu kok joli berpoi-poi sudah tinggal dah maksiat tersebut. Tapi riya, ujub, takabur, hasad macam mana? Dikekalkan, belum lagi dinamakan orang yang bertaubat. Bila belum lagi dinamakan orang yang bertaubat, amal-amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Hak saya baca dalam kitab Minhajul Abidin. Hak semalam lah, hak di Masjid Abidin tu. Kitab Minhajul Abidin, Masjid Abidin. Kitab Minhajul Abidin tu lah. Maknanya kalaulah engkau meninggalkan satu sahaja kefarduan batin. Kefarduan batin satu je. Tinggal taubah ke, tinggal syukur ke, tinggal sabar ke, redha ke, ikhlas. Ni wajib ijma' ulama. Engkau tinggalkan. Padahal engkau masghul, engkau berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat dan puasa sunat, kata Imam Ghazali, maka engkau adalah tiada sesuatu pun, tak boleh apa perkara pun. Masghul dengan sembahyang sunat, dengan puasa. Masghul ni berbimbang, bersibuk, bukan rawatib. Rawatib orang nak bilang hak tu. Hak masghul pada masghul orang yang saya mengaji bergaduh, bergaduh. Bukan bergaduh tumbuh. Bergaduh ni mana? Bersibuk mana? Sembahyang sunat. Puasa sunat. Tapi kewajipan ikhlas tidak ditunaikan. Kewajipan taubah tidak ditunaikan. Kewajipan syukur tidak ditunaikan. Amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubah ni belum ada. Yang kedua, Imam Ghazali kata, terkadang engkau mengekalkan atas maksiat, kederhakaan, riya, ujub, takabur yang mewajibkan engkau neraka. Wajib neraka ni jika tidak diampuni. Tiba-tiba engkau tinggal makan, tinggal minum yang harus untuk puasa sunat.
tinggal tidur yang harus untuk qiyamul lail, tapi yang haram engkau kekalkan pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tidur mubah perkara harus. Kenapa? Kerana nak qiyamul lail. Tapi riak, ujub, takabur, dosa besar ijma' ulama kamu kekalkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi pada amal sunat, taubah yang pertama. Segala kewajipan hak zahir dan batin tunaikan dengan ilmu fiqh dan tasawuf. Segala maksiat zahir dan batin tinggalkan dengan belajar ilmu tasawuf. Ilmu serta amal. Ilmu fardhu ain fiqh dan tasawuf serta amal fardhu ain fiqh dan tasawuf. Baru dipanggil orang ni orang yang bertaubat dengan Allah. Barulah amal sunat yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu taubah syarat utamanya adalah ilmu. Ilmu fardhu ain tauhid, ilmu fardhu ain fiqh, ilmu fardhu ain tasawuf lah syarat utama taubah. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Man la yutlibul ilm falaysa bitaib. Seseorang yang tidak belajar ilmu agama tidak ilmukan taubah. Duk sejik sok muda sebab tua tak ada nak pergi ke mana dah. Marilah masjid. Rajin banyak mana waktu pun belajar tidak. Tak panggil taubah. Bahkan masa lagi mengekali dosa besar jahil fardu ain. Berpegang dengan akidah terpesong dosa besar yang lain. Sembahyang tidak melengkapi syarat dan rukun dosa besar yang lain. Riya, wujud, takabur dosa besar yang lain. Ni tak ada ni. Ini adalah permainan syaitan. Syaitan terkadang tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan, rupa semayang, rupa berjemaah, wa amal sunat bagai-bagai. Ngaji Quran rajin, berzikir rajin, berselawat rajin, haji umrah yang sunat pada diri seorang je. Tapi macam mana dengan ilmu fardhu ain, macam mana dengan ilmu akidah tidak dipedulikan. Bolehlah nama baik, orang baik di Mekah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya atas bahagian masing-masing. Sanggup perabi duit tetapi tidak ikut garisan agama, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah pada sifat mahmudah yang kedua, takut akan Allah. Khauf ini takut akan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.